Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi dengan ibu dan ayah persiapan teknikal ataupun persiapan barangan, tapi saya khususkan mengenai anak-anak sahaja ya, dan juga tips di atas flight penerbangan. Berikut ialah barang-barang keperluan yang saya rasakan perlu untuk ibu ayah bawa bersama ketika melaksanakan umrah dan ziarah bersama anak-anak. Yang pertama ialah stroller. Stroller ni memang saya gunakan dalam setiap keadaan, ketika pergi dan pulang dari masjid dan ketika ziarah, dan juga ketika solat. Kalau contoh kita solat di dataran masjid di luar, kita boleh letak anak di dalam stroller dan ikat dia, strap dia supaya dia tak bergerak ke mana-mana. At the same time kita boleh solat dan di sebelah stroller. Cuma kita perlu cari posisi yang strategik lah supaya kita tak putuskan soft. Biasanya kita akan letak stroller di bahagian hujung-hujung soft dan kita akan solat di sebelah stroller. Ada setengah keadaan tak sesuai bawa stroller, contoh dalam ziarah. Yang ni kena tanya mutawif, nak bawa stroller ni sesuai tak tempat ziarah yang kita nak pergi. Kadang-kadang anak-anak tak suka diletakkan di dalam stroller waktu kita nak solat. Ni antara apa yang saya buat lah. Doa kena banyak-banyak supaya anak lembut hati nak duduk dalam stroller. Kemudian waktu iqamah, kita dah cakap, kita dah bisik kat telinga dia, Adam nanti duduk dalam stroller, Umi nak solat. Ini contoh ayat-ayat yang saya selalu cakap kat telinga dia waktu iqamah supaya dia dapat duduk diam dalam stroller. Tapi lepas dah hari keempat, kelima, dia dah tak nak dah duduk stroller. Saya terpaksa lah minta tolong kakak dia, tolong jagakan dia waktu saya sedang solat. Saya cakap dengan kakaknya, kalau adik solat, adik duduk diam-diam, kakak pun solat ikut imam sekali. Kalau adik dah pergi jauh-jauh, dia ambil adik bawa datang dekat Umi. Barang keperluan yang penting yang kedua adalah anti-loss wristband yang kita ikat dekat tangan anak-anak supaya anak-anak tak lari jauh daripada kita. Benda ini sangat diperlukan ketika solat dan melakukan ibadah umrah, terutamanya ketika tawaf dan sa'i. Tapi anak saya malangnya tak berapa suka nak diikat. Jadinya waktu solat dia akan menangis kalau saya pasangkan wristband ni. Jadi saya tak pasang lah waktu solat. Dia letak dalam stroller je. Jadi bila stroller pun dah tak jalan, dia menangis. Saya minta tolong dengan kakaknya lah untuk jaga ketika saya solat. Ni apa yang saya terfikir, mungkin boleh bagi anak praktis pakai wristband sejak dari Malaysia supaya dia rasa suka dengan wristband tu. Saya keluarkan wristband tu waktu dah ada di Mekah dan Madinah. So first time dia pakai tu ketika nak solat itulah dia agak tak suka sebab tak familiar. Jadi bolehlah ibu ayah boleh cuba untuk praktis anak pakai wristband daripada Malaysia dulu. Barang keperluan yang ketiga ialah carrier yang boleh face forward. Untuk umrah afdal jika anak boleh facing forward waktu tawaf, dan kita perlukan carrier bila kita ziarah tempat-tempat yang tak sesuai bawa stroller. Yang keempat adalah diaper, satu paket yang besar, jangan kurang ya, sebab diaper sana sangat mahal. Yang kelima, nursing cover untuk yang breastfeed baby. Yang keenam, wipes banyak-banyak. Yang ketujuh, air botol minuman. Yang kelapan, finger foods untuk anak-anak. Favourite saya ada bawa limau mandarin yang kecil-kecil, bawa banyak-banyak dalam bag luggage. Kalau dalam bag masjid tu memang saya akan selitkan satu atau dua limau mandarin. Bila nak solat je, kupas, bagi anak duduk dalam stroller, ikatkan dia akan makan dan dia akan fokus dan tak menangis lah. Boleh juga bagi biskut-biskut, tapi sebab saya nak kurangkan biskut, saya bawa lah buah-buah banyak sikit. Yang ke-9, baby formula kena bawa secukupnya. Yang ke-10, sejadah yang besar. Sejadah yang besar ni memang penting lah untuk jadikan alas bila anak-anak dah tertidur. Saya sebenarnya tak bawa sejadah, terlupa nak bawa sejadah. Saya bawa sejadah kecil je, tak terfikir nak jadikan alas untuk anak-anak tidur bila kita berada di dataran masjid di luar. So kalau ada 2-3 orang anak, bawalah 2 atau 3 sejadah besar untuk jadikan alas ketika anak-anak dah tidur. Alhamdulillah, nasib baik hotel yang saya duduk tu ada sediakan sejadah yang besar yang saya boleh jadikan alas tidur anak-anak ketika di masjid. Yang ke-11, spray wuduk wajib letak dalam beg masjid. Bayangkan nak solat terbatal pula wuduk, anak susah dah nak pas kat suami, takkan nak pas kat Makcik Arab suruh tengok. Boleh gunakan spray wuduk, ambil wuduk bawah telekung besar sebagai cover. Memang senang telekung besar dapat cover aurat wuduk, tapi telekung memang basah sikit lah. Yang ni jangan terlupa letak dalam beg masjid, spray wuduk. Yang ke-12, ubat-ubatan untuk anak-anak. Jangan lupa bawa ubat demam yang punggung tu, atau kita panggil suppository paracetamol. Bila anak demam panas, kita boleh cepat-cepat turunkan suhu dengan
jangan masukkan ubat suppository paracetamol. Yang ni kena tanya farmasis, dos mengikut berat anak-anak. Selain tu boleh juga bawa ubat batuk, ubat selesema untuk standby. Kat sana ubat-ubatan memang agak mahal sedikit lah. Dan terakhir sekali dan saya rasa agak penting adalah permainan dan aktiviti untuk anak-anak. Untuk anak saya yang 7 tahun dan 5 tahun, saya ada sediakan beg masjid mereka yang sendiri. Jadinya setiap kali pergi masjid, diorang mesti bawa beg masjid tu. Dalam tu ada pen, kertas, pensel warna dan beberapa aktiviti yang saya akan rotate dan tukar selang setiap hari, 2 hari. So memang ada banyak aktiviti yang saya sediakan. Kebanyakannya yang berkaitan dengan tampal-tampal, conteng-conteng dan kala-kala lah. Yang antara permainan yang anak saya minat, Lego yang mini yang saya beli di kedai RM2. Memang ada banyak-banyak kotak yang saya beli. So setiap kali pergi masjid memang saya akan letakkan Lego yang baru supaya dia tak bosan dan boleh main di antara waktu solat dan waktu itikaf. Dan ada lagi satu permainan yang saya rasa agak menarik lah untuk ibu bapa bawa, iaitu transparent pen. Ini memang murah. Transparent pen ni dia ada ink dia transparent dan dia disertakan sekali bersama dengan poo yang boleh nampak macam main detektif-detektif. Anak saya memang kalau main transparent pen ni memang lama. Pada highlight video yang kedua iaitu tips di atas flight atau di dalam penerbangan. Bila dalam perjalanan pergi airport tu banyak-banyak istighfar, betulkan balik niat. Boleh juga cakap dengan anak-anak, kita nak pergi collect points pahala banyak-banyak ni. Lama pun 10 hari je, kena buat betul-betul. 100,000 kali ganda pahala kita dapat kalau solat dekat Masjidil Haram. 1000 kali ganda pahala kita dapat kalau solat dekat Masjid Nabawi. Tu memang kita kena ulang dan ingatkan selalulah dengan anak-anak. Untuk anak-anak yang tak boleh screen times lagi, yang below 2 years old, memang kena bagi dia lari banyak dalam airport, bagi energy habis sebelum naik flight supaya kebanyakan masa dia tidur. Untuk bayi, susukan baby waktu take off and landing sebab pressure dalam telinga akan menyebabkan anak rasa tak selesa. Kalau boleh pilih, ambil night time flight and direct flight, bukan transit. Okey, saya memang akan recommend Saudi Airlines lah. Kenapa? Ada in-flight entertainment. Okey, macam mana saya nak entertain 3 orang anak bersama dengan suami dalam perjalanan yang jauh selama 8 jam di dalam flight yang anak-anak tak boleh bergerak ke sana ke sini. So memang terpaksalah kita minta bantuan skrin. So dalam Saudi Airlines memang ada in-flight entertainment. Ada banyak video-video kartun dan games yang anak-anak boleh main lah. Untuk yang 7 dan 5 tahun ni memang dia memang fokus pada skrin. Jadi ini je lah masa yang saya bagi keringanan untuk anak-anak berlebihan dalam screen time. Untuk anak yang below 2 years old ni memang kena sediakan banyak aktiviti dan finger foods. Parents yang ada anak-anak below 2 years old ni, this is the time yang memang agak penat sikit, especially yang baru dapat kaki, tak reti duduk diam. Memang kena sediakan quite numbers of activities and foods in the flight. Stiker, kertas conteng dan kena gila-gila dengan suami untuk tidur. Untuk yang ada baby di bawah umur setahun, saya cadangkan cakap dengan mutawif, boleh tak saya apply untuk baby bassinet. Kalau sesiapa yang ibu bapa yang ada baby di bawah umur setahun, boleh dapat seat yang ada baby bassinet di depan. So boleh tanya mutawif. Untuk kanak-kanak di bawah umur 2 tahun, dia tak perlu bayar untuk seat flight. Jadi tiketnya murah tapi dia tak ada seat sendiri. Kalau ibu ayah mampu, bolehlah belikan satu seat flight untuk dia, terutamanya yang untuk antara umur 1 hingga 2 tahun. Tapi kalau untuk umur di bawah 1 tahun, boleh apply untuk baby bassinet. Itu sahaja untuk video part 2, tips dan preparation barang-barang dan tips penerbangan. Kalau ada ibu ayah yang ada penambahbaikan dan cadangan dan tips yang ekstra, boleh share dalam komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe dan share.